Faslun ay hadha faslun wal mutabayi'ani bil khiyari, dan pembeli dan penjual terikat dengan syarat-syarat khiyar. Khiyar ni maksudnya seorang penjual atau pembeli boleh membatalkan jualan dia, sama ada di pihak penjual ataupun di pihak pembeli ada kuasa untuk membatalkan jual beli yang sudah berlaku. Itu disebut sebagai khiyar. Daripada minggu lepas kita masuk dah perbahasan bahawasanya dalam mazhab kita Syafi'i segala jenis akad sama ada akad jual beli atau akad sewa terikat dengan tiga jenis. Ada tiga jenis akad, sama ada akad jual beli, akad sewa, akad syarikat, akad wakalah, bahkan akad nikah sekalipun. Mana-mana jenis akad. Akad ni maksudnya ia ada ijab dan qabul lah. Ada saya jual, saya beli, saya nikah ke, saya terima nikahnya. Maksudnya ada ijab dan qabul. Maka dia terikat kepada tiga jenis. Terbahagilah akad itu kepada tiga jenis. Yang pertama disebut sebagai lazimun min tarafain. Lazimun min tarafain maknanya kedua-dua pihak, penjual atau pembeli, tidak boleh membatalkan transaksi tersebut. Penjual tak boleh nak batal, pembeli pun tak boleh nak batal. Itu sejenis. Jenis yang kedua jaizun min tarafain. Kedua-dua pihak boleh membatalkan. Di balik pihak pembeli atau penjual boleh membatalkan. Dan yang ketiga lazimun min tarafin wa jaizun min tarafin akhar. Sebelah pihak sahaja ia boleh membatal, manakala sebelah pihak lagi tidak boleh semata-mata. Minggu lepas kita wayak dah contoh ia dikatakan lazimun min tarafain. Dua-dua pihak tidak boleh membatalkan. Apa dia contoh? Jual beli ya, kedua-dua pihak tidak boleh membatalkan. Contohnya ialah al-bai', berjual beli. Kita dah jual barang dan pihak pembeli sudah membeli barang, maka tidak boleh jual beli tersebut dibatalkan. Kita beli siap dah, bayar peti gapo siap dah, tiba-tiba kita penjual nak batal. Saya tak jadi jual barang ni, saya nak semula barang. Peti awak saya wimula. Tidak boleh. Kecuali pembeli setujulah. Tapi tidak wajib atas pembeli hatta semula barang tersebut. Pembeli pun sama, tidak boleh membatalkan. Saya tak jadi beli barang ni, mari semula peti saya. Tak boleh. Kecuali penjual redha. Penjual setuju. Tak apalah, tak beli kita wimula peti. Penjual setuju tak apa. Tapi tak wajib atas penjual setuju, dia pembeli tidak boleh memaksa penjual untuk batal ke jual beli. Dia tak boleh nak paksa. Dia tak boleh kata payah basuh, tak boleh lah. Dia sebab jual beli ni memang tidak boleh dibatalkan. Dia tak boleh nak atas semula barang, minta piti, dia mau ni tak sih. Tak boleh, dia mau beli dah. Kau jual siap dah ke? Apa nak atas semula, nak piti semulanya. Kita tak boleh paksa dia. Kalau dia tak setuju, tak boleh paksa. Itu memang hak dia. Ia diperakui oleh undang-undang syarak. Tak boleh kita nak kata dia payah basuh, tak boleh. Payah basuh kedai rucik tu. Kau nak atas mula bagi tak sih. Tak boleh kata payah basuh lah sebab jual beli. Memang tidak wajib ke atas dia untuk terima semula bagi tu. Yang kedua ialah salam, pesanan. Kita order bagi juga tidak boleh dibatalkan dua-dua pihak. Orang buat perabot misalnya, kita order bagi dengan dia. Kita order nak perabot sekian.
Kita pun bayar deposit misalnya. Dia pun setuju dah untuk ambil pesanan kita. Lepas setuju, tak boleh nak dibatalkan. Kita ngoda tak boleh batal, dia orang jual pun tak boleh nak batal. Selepas setuju tu. Dah setuju nak buat barang ni, dia tak boleh telefon kita, minta maaf, kawan malah pula berasa buat mari demo. Tak boleh. Dia memang kena siap. Pesanan. Dan di pihak kita yang order dah ni pun, tak boleh kita nak batal. Tak jadi buat mari tu. Kira-kira batal. Kawan nak semula deposit tak boleh. Kecuali pihak penjual setuju, tak apalah. Kalau dia setuju, ni kita nak cara dari segi undang-undang syarak tidak mewajibkan untuk penjual setuju. Tak boleh dia mau dah barang. Nah, kawan akan buat siap dia mau nak bayar sudah. Bayar cukup. Nah, tak boleh dia mau nak batal gitu. Tu hak dia. Kalau dia tak terima pun tak ada masalah. Dia yang ketiga sewa lah. Sewa. Kita dah setuju nak sewa satu-satu barang. Nak sewa rumah misalnya. Maka tidak boleh dibatalkan. Dah siap dah buat akad sewa. Saya tuai barang, saya sewa. Saya terima menyewa di sini. Ataupun menyewa barang ni. Tiba-tiba nak batal. Dia pakat hari ni. Minggu depan kawan nak sewa kereta 3 hari. Dia pun bayar deposit. Tiba-tiba dia nak batal. Tak jadi tu sewa minggu depan. Tak boleh. Agama tidak benar. Dah, tidak boleh. Kalau dia nak batal juga, bermakna deposit dia tu mampu. Hanguslah deposit dia. Dia tak boleh ambil semula deposit tu, tak boleh. Tu selesai dah kita cara minggu lepas. Yang kedua ialah jaizun min tarafain. Kedua-dua pihak boleh membatalkan akad tersebut pada bila-bila masa. Bila-bila masa dua-dua pihak boleh batal. Gapo? Contoh bentuk akad ia boleh dibatalkan oleh kedua-dua pihak. Yang pertama ialah syarikat, persepakatan. Kita pakat. Dua orang ni dia pakat. Kawan ada pitih. Cuma kawan tak pandai nego. Tak ada masa nak nego. Kawan pandai nego. Ada idea-idea kawan tu. Kedai pun ada dah. Cuma modal tak ada. Gini, kira kawan we modal demo tolong nego. Untung kita bagi dua. Tu dia panggil syarikah, persepakatan. Syarikat. Pakat. Kita biasa dengar istilah syirik. Syirik ni makna pakat lah. Seolah Allah Ta'ala tu pakat. Kita kata Allah Ta'ala Maha Kuasa. Ada juga satu makhluk yang serupa dengan Allah Ta'ala kuasa dia. Jadi seolah pakat lah dua ni. Ada yang sama, ada yang serupa. Itu dia panggil syirik. Syarikat-syarikat ni persepakatan. Kurang-kurang dua orang. Seorang we modal, seorang jual kerja misalnya. Tu dia. Maka syarikat ialah jaizun min tarafain, bermakna kedua-dua pihak boleh membatalkan bila-bila masa. Mula pakat molek dah ni. Gini, kalau ada modal 10,000, dia mau ambil, dia mau buat nego. Nak nego gapo? Nak nego go, beres. Untung nanti kita bagi dua. Dia orang hobi modal ni dia sajalah, bukan dia hobi modal kan. Hak bahagia waktu big modal tu bahagia running nego lah. Minggu depan dia pun telefon. Tak jadi hak kita kata nak pakat nego tu. Hak tu WPT nak batal boleh. Tak jadi kira cancel. Kawan beli dah barang ni. Beli dah. Kira WPT hak mana ada lagi lah. Dari 10,000 tadi kan. Dia nak nego go. Dia beli dah pasal go 5,000. Tinggal 5,000 lagi ni. Ada yang mau nak batal, ambil lah 5,000 tu. Dia ambil lah pasal go tu dia. Nampak? Boleh batal, dia boleh batal. Pasal syarikat. Pakat. Satu persepakatan. Boleh. Balik hak nak terima modal, nak running nego tadi pun boleh batal juga. Bila-bila masuk. Dia duduk minggu depan duduk menengok semula.
Tak cakap juga nego ni. Dia pun telefon. Gini, hak kita kecek minggu lepas tu tak jadi pula malah kalau berasa nak nego. Beres. Kita mula modal demo tu selesai. Tak ada masalah. Dua-dua pihak boleh membatalkan bila-bila masa. Setahun dah duk nego. Lepas setahun hak modal tadi nak batal. Kalau tak sirah pakat dengan demo. Boleh, dia boleh batal. Apa ada hutang ke apa semua ada lebih lagi tu, bagi siap-siap lah. Selesai, pecah dua orang ni. Ataupun hak nego tadi, kalau tak sirah jual go. Ambil lah bagi-bagi demo ni. Dia pergi ambil mula bagi-bagi dia. Boleh bila-bila masuk. Itu dia panggil jaizun min tarafain. Kalau kita tak faham hukum ni, tapi duk pakai nego, kalau tak belajar molek hukum ni, makna kita mungkin akan terjerumus ke dalam benda-benda yang diharamkan oleh syarak. Syarak benar, dua-dua pihak syarikah ni dia boleh batal. Tiba-tiba kita ada pakat nego, seorang nak batal kita tak ui. Apa dia mau nak batal tak boleh. Tu dah, kawin penak wi modal demo sedak-sedak demo nak batal lagu tu. Tak sejual pula. Tak boleh demo kena terus jual. Pasal kita tak erti hukum. Padahal dari segi hukum memang dia boleh batal. Itu syarikah. Yang kedua ialah wakalah. Boleh batal kedua-dua pihak. Wakalah ni makna beri wakil. Beri wakil. Contohnya kita wakil kepada sahabat kita untuk beli kita. Sayang kita nak pergi Kota Baru. Sudah molek kawan nak beli satu barang di Kota Baru misalnya. Nak beli gapo? Nak beli buku lah kita kata. Ada satu kedai buku Kota Baru. Kawan malah pergi. Gini kawan wakil demo tolong beli. Kita pun pitih dia, suruh dia beli barang kita. Tu dia panggil wakalah. Ataupun kalau ke pasar raya tu, kita duk bayar ke cashier tu. Bayar ke cashier tu, kita bagi cashier ke tu. Kita beli di Medan tu. Bukan hak dia. Kita bayar tu bukan bayar tu tu. Bayar kepada wakil dia. Dia ambil pekerja sebagai wakil untuk jual barang-barang dia. Tu wakalah juga. Ataupun kita beli mesin air tu. Di mesin air, ibu berpitih dalam mesin pun tu biar air. Tu wakalah juga tu. Tu tak tahu duk mana tu tu perwakilan dia panggil. Boleh batal bila-bila masuk. Demo tu tak ada siapa Kota Baru kita pun hello. Beli dah kau buku tu. Tak beli lagi. Gini-gini tak jadi. Tak apa, boleh, tak ada masalah. Ataupun di pihak dia hak sanggup nak beli, dia boleh batal bila-bila masuk. Kawan malah berasa nak beli buku demo, orang ramai dak beratur. Kalau pakai tak beli ni, dia boleh batal, tak ada masalah. Dosa dia janji dah. Ini kita cara dah mula bab jual beli adalah urusan keduniaan. Dia tak ada sabit dosa pahala sini. Dia tak ada sabit dosa pahala. Dah dia janji dah nak beli. Dia masalah urusan jual beli, urusan wakalah, syarikah, dia semata-mata urusan keduniaan semata-mata. Supaya maya semata-mata urusan akhirat semata-mata. Ada juga setengah-setengah urusan dunia dan urusan akhirat seperti zakat. Zakat ni urusan akhirat besar, dia bentuk ibadat, juga urusan dunia. Kena bagi ke orang miskin. Untuk orang miskin tu buat makan, urusan dunia dan urusan akhirat. Jual beli urusan dunia sahaja. Sebab tu kalau dia janji dah sekalipun, tapi kerana satu bentuk wakalah, dia boleh batal walau dia janji dah. Beres demo sahabat sejati kawan tolong beli demo serusing. Siapa kedai tengok beratur penuh bukan dia. Hello mula tak jadi beli. Malah kawan nak beratur, tak ada masalah. Walau dia janji dah sekalipun, tak ada dosa ke apa satu. Sama dengan janji nak beli barang. Kita pergi kedai, janji nak beli barang. Kena ke satu barang ni, kawan nak beli, tapi pitih tak ada. Gini, kawan mari beli esok. Dia mesti pek kawan tu. Kita ayat ke tuan kedai. Tuan kedai beres, kawan sipet dia mau serusing. Bo dia mau ni klik, mari orang lain nak bayar barang ni. Bagi ada sesuatu ya. Orang lain nak bayar. Tuan kedai pun dia jual ke demo tu.
Kita pergi esok menjual kok dia dah bagi. Tak ada masalah. Tak ada dosa, tak ada gapo. Walau dia janji dah sekalipun. Pasal ni urusan jual beli. Kadang-kadang orang janji pun tak mari. Dia nego ni, orang nego ni nak pada hutang. Terlepas orang pelanggan. Nak cari pelanggan pula payah. Kita sedaklah janji-janji. Pas kadang ada janji tak mari gambar mana. Sebab tu dia boleh beri kat orang lain, tak ada masalah. Walau dia janji dah sekalipun. Kena faham tu. Bab urusan jual beli, tak ada sabit dosa pahala. Benda ni adalah urusan keduniaan. Adapun syarat-syarat jual beli, peraturan dalam jual beli, tu syarat letaklah. Tu memanglah undang-undang tu daripada agama. Tapi maknanya agama jugalah yang meletakkan janji dalam bab jual beli ni boleh dimungkiri. Kau siapa demo, kau siapa demo. Kalau kapal orang ni bagi orang lain nak beli, dia jual kat orang lain. Boleh. Syaratlah letak undang-undang lagu tu. Tu. Lagi ialah wadiah. Wadiah ni pemegang amanah. Pemegang amanah. Kalau orang urusan dengan bank, ada biasa jumpa lah istilah wadiah. Pemegang amanah. Pemegang amanah. Kita minta tolong dia sipir barang kita misalnya. Minta tolong dia sipir barang ni, kawin nak pergi jalan jauh. Dia pun beres, kawin setuju. Kawin tolong jaga barang demo. Itu dia panggil pemegang amanah. Dua-dua pihak boleh membatalkan bila-bila masa. Di pihak hak letak barang, dia kata kawan nak sipir barang ni dengan demo ni biar boleh sebulan. Tiba-tiba 2 minggu dia klik dah. Dia pun minta mula barang tu. Mana barang tu? Kawan suruh sipir itu. 2 minggu ya. Dia kata asal boleh, tak ada masalah. Dia boleh batal muka barang dia. Barang dia. Balik pihak pemegang amanah ni, dia tak boleh dah. Tak boleh kau janji dah nak pergi sebulan bagi demo ni. Kau nak jaga sebulan tak boleh lah. Tak ada masalah, boleh dia batal. Di pihak dia hak jaga barang ni pun bila-bila masa dia boleh batal. Dia janji dah nak jaga sebulan barang ni. Tiba-tiba dia pun ada kerja juga. Dia hello ke tuan barang, kawan ada kerja juga ni. Barang demo ni tak boleh letak rumah kawan ni. Nak mungkin hilang je. Dia mau janji dah ke sebulan pun kawan ada kerja ni. Dia boleh batal. Lepas tu lagu mana barang demo nak kena letak mana pula ni. Demo tolong letak rumah pak mak misalnya. Dia pun jatah rumah pak mak. Boleh, tak ada masalah. Faham? Tu wadiah. Walaupun dia janji sekalipun. Kawan janji dah nak jaga sebulan sekalipun. Mana tu? Ada kau? Kemudian mudharabah. Mudharabah ni bagi modal bagi modal. Dia wi modal untuk nego. Tu mudharabah. Wi modal semata-mata. Ataupun dia panggil istilah lain qirat. Kalau bahasa kita lama kat qirat lah. Qirat lain. Qardu lain. Qardu ni wi hutang, wi pinjam, pitih. Tu qardu. Qirat bahasa modennya ialah mudharabah. Dah mudharabah. Dia bui modal untuk dijalankan perniagaan. Dia lebih kurang sikitlah dengan syarikah tadi. Cuma syarikah ni dia lebih kepada sama-sama berusaha untuk mencari keuntungan. Tapi kalau qirat ataupun mudharabah ni dia lebih kepada wi modal saja, kemudian dia tidak sama-sama usaha. Dia wi modal saja, pas relax tu wi modal. Tidak sama-sama usaha. Kalau syarikah ni dia lebih kepada berusaha bersama-sama. Bab istilah lah tu. Kalau bank lah ni banyaklah dia guna istilah mudharabah ni. Kita sipir pitih di bank, pitih kita tu bukan duduk sebab situ dah. Dia rolling lah. Dia labu kat tu, labu kat ni. Sebab tu kalau kita sign kontrak, kalau kita baca,
Kalau hak Islami, dia pakai konsep mudharabah. Mudharabah. Dia ambil modal kita duk relax tak ada melabur ke apa. Dia ambil modal kita, kemudian dia pun labur. Untung tu masuklah akaun kita. Kalau si PPT 100 riyal lebih tu kak, tengok ujung-ujung tahun adalah 3 sen. Boleh kita. Kalau tengok statement tu, adalah 3 sen. Ikut untungnya sikit. Dah bubuh sikit. Cutera bubuh banyak. Besarlah. Sebab konsep tabung haji ke, PT dia ada ke pulangnya dia tu. 3%, ESB ada pulangnya dia. Tu konsep mudharabah. Kita modal, kita duduk relax, nanti tunggu ambil untung. Tu ataupun qirat, bahasa lamanya qirat. Tu boleh dibatalkan bila-bila masa. Kita tak ada PT di ESB, bila-bila masa kita nak ambil pun dia ambil lah. Kita ada hak untuk membatalkan, nak tutup akaun boleh bila-bila masa. Di balik dia pun dia tak silabur dah PT kita. Tak ada masalah. Dia berasa nak tutup ESB ni, dia pun tutup dulu ESB atas mula modal kita. Tak ada masalah. Kita tak boleh nak marah dia. Terkecek atas ketah lah tu, tapi dia tak tutup. Muka bagi untung semacam. Kemudian qardu lah. Utang. Tadi qirat. Qirat ni mudharabah. Kemudian qardu. Ni ramai orang-orang ngaji muamalah dia salah. Qirat dengan qardu ni. Qirat tu mudharabah. Ada pun qardu ni utang. Orang bui utang, dua-dua pihak boleh membatalkan bila-bila masa. Hak jom bui utang ataupun kita je berhutang. Boleh batal bila-bila masa. Misal hamba berhutang dengan abang mak 100. Abang mak tuai hutang. Hamba yang berhutang. Bila-bila masa boleh batal kita tu. Hamba berhutang. Hamba tak sirah berhutang dengan abang mak. Bayar, pitih dia mula 100. Beres, tak berhutang dah. Bila-bila masa. Abang mak tak boleh tolak. Kawin tak si. Pitih kawin pun kawin tak si. Tak boleh lah kita nak bayar ni. Biar bayar tahun depan. Tak boleh. Ambil je lah. Dah hutang dia ke. Bila dia bayar, beres. Cancel. Tak ada dah hutang. Di pihak abang mak pun, dia boleh batal bila-bila masa. Selagi mana pitih tu ada lah. Pitih 100 dia mau pinjam balik ada lagi kau? Ada lagi, tak ada pakai lagi. Gini kahwin nak mula pitih tu. Dia boleh batal. Kahwin nak mula, pitih tu pasal ada hijau sikit. Nak pakai pitih. Kena wis mula dia. Tapi kalau dia kita guna dah, tak boleh lah. Hotel tu, pitih tu pakai dah kau? Pakai dah tak boleh buat apa lah. Tunggu supaya janji, bayar boleh repair, tunggu boleh repair lah. Tapi kalau pitih tu ada lagi, dia boleh batal. Duduk meja misalnya, duduk kedai kopi. Nak pinjam pitih, boleh 300, dia pun hala 300. Beres dah. Beres, boleh repair kau bayar, selesai dah kalau kira. Tapi kerana qardu ni adalah lazimun min tarafain, dia boleh batal ketika tersebut. Main mula pitih kahwin, tak jadi. Dia boleh batal. Kemudian yang ketiga ialah lazimun min tarafin wa jaizun min tarafin akhar. Satu pihak berhak membatalkan, dan satu pihak yang lain tidak boleh membatalkan sama sekali. Iaitu akad rahnu, akad gadai. Gada ni sebelah pihak sahaja boleh batal. Pihak yang lain tak boleh nak batal. Pihak mana boleh batal? Pihak penggadai ke pihak pemegang gadai? Cuba fikir, pihak mana boleh batal? Kita gada. Hamba ada mutu, nak pakai pitih boleh 1000. Pergi jumpa abang mak. Abang mak tolong pergi mutu kita nak pakai pitih 1000. Gadalah. Hamba gada mutu. Bila nak bayar? 3 bulan. 3 bulan tak boleh bayar, mutu ni abang mak ambil. Gadalah dia panggil. Satu pihak boleh batal, satu pihak tidak boleh membatalkan. Pihak mana dia boleh batal? Pihak penggadai ataupun pemegang gadai. Hamba ni penggadai, hamba pergi gadai. Abang mak tu pemegang gadai, dia pergi bayar hamba. Penggadai. Kalau penggadai boleh batal kak, mana kak bila-bila masuk sebelum 3 bulan tadi, hamba boleh pergi jumpa abang mak. Hamba kat abang mak tak jadi. Hak gadai tu tak jadi, hamba nak mula mutu hamba.
Dah nak gak kena bayarlah pitih tu. Dia pergi bayar. Itu kalau kata penggadai. Kalau kata pemegih gadai. Pemegih gadai. Mana abang mak mari jumpa hamba. Hamba tak pergi dah mutu demo ni. Demo ambil semula. Dia kira batal. Gadaya tu. Hamba tak pergi dah mutu demo. Mari mula pitih hamba. Nampak apa mana? Penggadai lah. Kalau pemegih gadai boleh batal. Amu nak cari pitih mana nak bayar dia? Janji dah 3 bulan ke? Apa dah? Nyanyilah kambanya. Kabar-kabar tak ada 3 bulan, sebulan mari dah. Tu ambil mula mutu ni. Kita gadah ke? Ambil tosi. Hamba tosi. Amu nak batal. Mari pitih hamba 1000. Amu nak cari mana? Janji 3 bulan. Tu pihak abang mak tak boleh nak batal. Tapi pihak hamba boleh batal bila-bila masa. Tak ada 3 bulan, sebulan boleh pitih dah. Masuk projek. Pergi jumpa abang mak. Memang kita janji 3 bulan tu tak jadi, pakai sebulan. Hamba pun bayar, beres. Boleh batal. Batal dah lah. Bayarlah tapi tak. Jangan pergi batal saja. Batal pun nak mula mutu. Bawa klik mutu tak payah pitih. Tak boleh lah. Nama pun gadah. Apa? Kalau nikah ni ke akad. Saya nikah ke, saya terima nikahnya. Dia ke akad. Nikah ni masuk ke mana? Lazimun min tarafain jaizun ataupun jaizun min tarafin akhar. Ke mana? Sebelah pihak sahaja. Iaitu pihak tok lelaki. Bila dia terima nikah, pihak tok lelaki sahaja boleh membatalkan pernikahan. Dia masuk pada lazimun min tarafin wa jaizun min tarafin akhar. Sebelah pihak sahaja boleh membatalkan, iaitu pihak tok lelaki. Dia boleh cerai bini dia, batal pernikahan. Pihak bini tak boleh cerai. 100 kali pun tak jatuh cerai. Ni. Balah bini pula cerai. Aku cerai kamu. Tak ada apa. Pasal sebelah pihak. Kecuali tok lelaki wizeng, boleh? Tok lelaki wizeng. Kamu nak cerai sangat, aku izin kamu cerai. Aku izin kamu untuk jatuh talak. Serah ke bini dia. Bini dia pun berani pula. Beres, kita cerai dua. Boleh dah, jatuh talak. Bukan tak boleh semata-mata duk. Tu lelaki boleh izin. Boleh izin. Dia nak cerai diri, takut. Mungkin nak apa bini dia jugalah. Nak cerai diri, takut. Ataupun dia tak sesabit masa depan. Lama kita cerai lama masa depan, dia bakit salah kita, kata kita cerai. Dia tak sebakit, dia urusan cerai kepada bini, boleh. Dah mu nak cerai sangat, aku serah talak padamu. Mu nak cerai, mu jatuh talak. Aku kuasa kamu. Tak ada, mu aku dah lah mu nak cerai. Kalau tak cerai tu saya awak lagi. Ni nak cerai ke ni, aku kuasa talak kamu. Tu bini dia pun beres, aku jatuh talak. Jatuh talak. Boleh izin kepada isteri. Kenapa? Taklik lain. Dia bukan taklik. Taklik ni dia letak syarat. Hak ni dia kuasa. Kuasa. Dia cuma akad nikah ni dia beza situlah. Dia bezanya kerana bab jual beli ni, akad sewa ke gapo ni dia lebih kepada urusan keduniaan semata-mata. Tapi bab nikah ni dia selain daripada urusan dunia, dia juga urusan akhirat. Dia ada unsur ibadat nikah ni. Ada unsur ibadat. Kalau bab jual beli, kita bayar dengan barang yang tidak suci, tidak sah, maka jual beli tersebut dianggap terbatal. Saya beli telefon ni dengan tahi lembu setaka. Beres, saya terima. Terima juga dia. Saya jual lah dengan tahi lembu setaka. Tak sah. Pasal tahi lembu ialah najis. Akad nikah sah. Akad nikah sah dah. Walaupun dengan barang-barang yang haram sekalipun. Saya nikah ke engkau dengan anak saya sekian-sekian, si Fulanah binti si Fulanah, dengan mas kahwinnya sekilo pe kuda. Misalnya lah. Dan nanti yang nyisak you buat pe kuda. Misal contohlah. Nah.
Sah dak nikah tu. Sah nikah tu. Yes sah nah. Bala bagi ya haras sekalipun sah. Cuma dia tak boleh lah bayar dengan pek kuda. Pasal bagi tu bagi haram. Nah, dia akan jadi mahar misil. Mahar mas kahwin ya seumpama 100 sekilo pek kuda ni harga berapa? Tu dia kena bayar dengan harga bagi tu. Jadi kira-kira harga berapa, dia pun bayar ke bini dia. Tak payah akad nikah semula. Kalau jual beli tak boleh. Kenalah telefon demo tu. Dia ni kahwin ada pek kuda sekilo, kita tukar dua. Jual dengan pek kuda. Tak jadi. Batal. Jual beli tu kena akad semula. Akad nikah tak payah akad semula. Dia jadi, cuma kena bayar mahar misil lah. Pernah berlaku ni bagian ni. Pernah berlaku di Indonesia beberapa tahun dulu, pernikahan anak ketua gangster di Indonesia. Anak ketua gangster, popok gangster ya. Jadi anak-anak pok ni, anak-anak dia ni nikah. Dia nak win apok gangster sikit ni. Mas kahwin dia tak si pakai piti. Mas kahwin tu. Dia nak pakai ke apa? Dia masa tu dia pakai aguk, dia pakai aguk. Vodka dia panggil kan. Aguk. Dia pakai aguk. Saya nikah ke anak saya si fulanah binti si fulanah dengan 3 botol aguk. Nah gangster ke? Baru nampak gangster. Nikah dengan aguk. Memang ni pun saya terima nikahnya. Si fulanah binti si fulanah dengan mas kahwin ya sebanyak ia tersebut. Hak tak tehnya, hak juru nikah ni Tok Imeh. Tok Imeh Indonesia ni lah. Cuma dia Indonesia ni dia undang-undang lain sikit ke. Dia bukan Tok Imeh masjid saja boleh nikah ni. Dia ada juru nikah dia boleh dilantik. Dia dilantik satu orang untuk jadi juru nikah. Boleh walaupun dia bukan Tok Imeh sekalipun. Di demo ni bukan jenis orang tak ngaji mana juga, dia jual nikah tu. Lepas kemudian bila ada orang rakyat, gegerlah isu ni. Geger dia majlis ulama Indonesia MUI tu, dia jawab kata sah lah pernikahan tu. Cuma kena bayar dengan harga 3 botol arak tu berapa. Bayar dengan harga, jangan bayar dengan arak tu muka bagi haram. Tu bab nikah kami dia lain lah sikit. Sebab dia ada unsur ibadat kan. Tu 3 jenis akad dalam Islam. Bila kita faham 3 jenis akad ni, baru kita boleh bahas berkenaan dengan khiyar. Dia kata khiyar ni boleh batal. Boleh batal apa kena ikut lah 3 sipir tu, 3 jenis akad tu. Kalau memang hak tak boleh nak batal, tak boleh juga walaupun ada khiyar sekalipun. Khiyar ni kita boleh batal. Nanti kita tengok ada 3 khiyar dalam mazhab kita. Khiyar majlis, khiyar aib dengan khiyar syarak. Ada pun khiyar ru'yah, itu tak ada dalam mazhab kita. Walaupun boleh batal, tapi kalau hak jenis masuk dalam al-bai' ataupun masuk dalam ijarah sewa, masuk dalam jual beli salam, hak tu memang tak boleh batal lah walaupun ada khiyar. Faham? Sebab tu mustahak kita faham situ dulu. Lepas tu nanti baru kita akan masuk dalam bab khiyar. Ada 3 jenis khiyar. Ni pun sebenarnya banyak berlaku masalah jual beli pasal lagu ni. Cuma kita tidak belajar, kita tak tahu. Beli-beli barang penuh saja piti. Sebenarnya tidak saja. Benar tidak saja. Orang tipu kita kan. Orang tipu kita beli-beli, tengok-tengok barang tak boleh pakai. Allah saja piti. Sebenarnya tidak saja. Tapi sebab tak ngaji kan, dia beranilah lawan hukum tu. Kita patutnya kita boleh pergi atas semula. Tapi kat dia tak sir lah. Dia kata dia mau beli tu. Padahal memang boleh atas. Sebabnya tak ngaji hukum tu dia berani lawan. Kalau kita belajar hukum, rupanya agama tidak izin buat lagu ni, buat nyanyi kok dia. Dia mari atas kena terimalah, kena wimula pitih dia. Tu bab khiyar nanti kita akan tengok.